Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi, saya Hanif. Saya perkenalkan diri saya Hanif. Dan tim saya mengusahakan Aki Backmart, Aki Cafe dan Aki Group. InsyaAllah hari ini kita diberi kesempatan. Hari ini saya diberi umur yang panjang lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua rakan-rakan, semua tim-tim Aki khususnya yang tunggu seluruh semalam dia buat surprise sempena hari jadi. Alamak, dah tua-tua pun nak ada surprise kan. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada semua semua penonton-penonton di Aki Show. Apa khabar semua? So hari ini insya-Allah saya akan teruskan lagi cabaran. Bukan cabaran lah, kita panggil perkongsian lah sebenarnya ya. So nak dikatakan saya ni tak adalah guru pun, tak adalah hebat mana pun nak berkongsi banyak-banyak ni. Sebenarnya apa yang ada dalam diri, apa pengalaman yang saya miliki, pengalaman yang kecil yang saya ada ni, InsyaAllah akan terus saya kongsikan demi anda semua di Aki Show dalam kita punya segmen kecil iaitu Gaya Hidup Jaya hari ini insyaAllah. So hari ini sebenarnya topik yang sangat menarik di episod yang ke-9 Aki Show ni Alhamdulillah. Sebab hari ini saya banyak nak berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan topik iaitu berkaitan dengan keikhlasan. Yes, keikhlasan. Sebenarnya apa yang disebut sangat pasal ikhlas ni? Okey, tuan-tuan ataupun adik-adik, kakak-kakak, mak ayah semua, pasti anda semua macam saya juga tertanya-tanya. Macam mana kita nak ukur tahap keikhlasan seseorang? Ada tak device macam device termometer yang kita duk scan hari-hari MySejahtera tu, ada tak device yang ukur tahap keikhlasan seseorang? Kalau ada tolong PM saya. Saya nak beli juga. So guys, terima kasih sebab apa tahu sebab saya sendiri masih tercari-cari bagaimana sebenarnya nak mengukur tahap keikhlasan. Kalaulah ada device ataupun alat tertentu yang boleh kita ukur sejauh mana ikhlas seseorang tu bekerja, dan tentu dah jadi perkara mudah untuk sebagai usahawan misalnya saya tahap mana ikhlasnya saya punya tim ni, saya punya staff ni buat kerja. Jadi kalau kita juga sebagai pekerja misalnya, sebagai seorang staff mesti kita takut. Hmm, hari ni tak ada pun nak buat. Jadi ikhlas untuk bekerja hari ni tu dah lari sikit lah. So sebenarnya apa yang saya nak kongsi hari ni berkait rapat dengan kejujuran, keikhlasan. Dua benda ni adalah berkait rapat. Kejujuran dan keikhlasan. Dan siapa pun yang menjadi usahawan pasti wajib kita perlu ada dua sifat yang mulia itu, yakni sifat jujur dan ikhlas yang ada dalam diri tak lain tak bukan mentor abadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau kita ukur keikhlasan ni seperti yang telah saya baca, saya pun ada sedikitlah saya baca bahan bacaan saya daripada Prof Amka, dia ada sebut ikhlas tu artinya kan dari segi istilah bahasanya adalah bersih, iaitu suci, iaitu kita buat sesuatu tidak ada campur baur, tidak ada apa, tidak ibarat butiran emas yang tidak ada campur apa-apa pun. Bila kita lombong biji emas tu, ada banyak campuran lain, ada biji lain, ada pasir-pasir lain. Yakni sesuatu yang kita lakukan bersih jiwanya dan bila kita buat sesuatu tu kita menjiwai apa yang kita buat. Okey, saya ambil contoh. Okey, contoh seorang pekerja ataupun kita kan, kita sebagai seorang pekerja, kita bekerja ikhlas yang boleh, sebaik yang boleh demi untuk menyara keluarga. So, itulah artinya ikhlas. Iaitu kita dah tanam niat kita nak bekerja sehabis baik. Mungkin kita antara kita penonton ni ada bekerja ataupun bekerja sendiri, mungkin sebagai contohlah kan contoh rider pemadam ke, rider Grab ke. So mereka bekerja satu hari, mereka tak ada puas tau, mereka tak ada majikan. Mungkin majikan mereka Grab ke kan. Itu macam sistem mereka yang boleh diorang gunakan untuk dapatkan job-job, tapi mereka masih menguruskan masa mereka sendiri. So rider ni tadi bekerja satu hari suntuk untuk mengejar insentif harian mereka. Mereka ada target mereka, jadi mereka pulun, mereka buat sungguh-sungguh buat sesuatu tu, tak kira hujan, tak kira panas,
Saya lihat sendiri macam mana rider-rider ni bekerja di tengah-tengah panas, di tengah hujan, mereka masih gigih untuk mendapatkan job-job yang diterima. Begitulah tadi ikhlas. Tapi mak kata Hamka ni tadi, dia kata ikhlas seseorang itu bergantung kepada apa niat dia. Kalau niat dia sebagai Grab rider tadi untuk mengejar insentif, untuk mengejar pendapatan harian mereka. Jadi itulah dia tahap keikhlasan dia untuk mengejar rezeki yang mereka cari seharian. Begitu juga kalau seseorang itu yang mencari, kata orang apa, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, bila pagi dia turun ke Pendang untuk bercucuk tanam misalnya, untuk mengais ikan misalnya. Jadi apa hasil mereka pagi itu, itulah makanan mereka di petang hari. Jadi menurut Hamka, keikhlasan itu jatuh kepada bagaimana dia nak memuaskan perut dia, mungkin perut keluarga dia, untuk mengenyangkan perut dia. Itu menurut beliau, di mana untuk mengenyangkan perutnya, untuk memberi keikhlasan kepada perutnya, untuk pendapatan keluarganya. Jadi kalau disebut ikhlas dari sudut syarak ni tadi, iaitu ikhlas yang diterjemahkan dari sudut syarak ialah ikhlas yang ditanam dari jauh di lubuk hatinya. So sebagai contoh kita seorang Muslim, kita melaksanakan ibadah fardu 5 waktu sehari. Jadi kita tanamkan niat kita untuk bangun solat subuh misalnya. Jadi kita niatkan dalam diri kita, solat fardu subuhi, kita punya niat, dan kita mengerjakan niat itu. Untuk apa? Kita niat subuh tadi untuk kita dapat income, untuk kita dapat duit, untuk kita dapat makan. Tak. Obviously kita niat untuk solat subuh itu adalah kerana Allah Ta'ala. Adalah kerana untuk mengerjakan solat fardu 2 rakaat sesudah bangun pagi itu, adalah untuk mengerjakan solat fardu subuh untuk Allah Ta'ala, untuk kerana Allah Ta'ala. So di situlah ditakrifkan sebenarnya apa erti istilah ikhlas ni tadi. Jadi kalau kita renungkan, kita fikirkan, kita ni dalam golongan yang mana? Kalau kita berusaha, berniaga, kita menjadi seorang usahawan, sejauh mana kita punya tahap keikhlasan tu tadi. So Hamka ada kisahkan dalam bukunya, dalam apa tajuknya, Tasawuf Moden, edisi kemas kini yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita lah. So ada satu kisah pada zaman Nabi SAW yang telah disalinkan di dalam satu hadis, berbunyi ada 3 golongan manusia yang akan ditanya pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, hari pembalasan nanti, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bila saya baca kisah hadis ini, saya sangat tersentuh. Sangat-sangat tersentuh sebab ini yang telah dikisahkan ataupun telah diceritakan oleh Nabi SAW sebagai kita semua, sebagai manusia yang lemah ni, untuk mengambil iktibar. Okey. So yang pertama, orang itu ya, apakah yang kau telah buat dengan ilmu pengetahuan yang kau ada? Allah tanya kepada seorang pemuda, apakah yang kau telah buat dengan ilmu yang kau ada? Lalu si pemuda itu menjawab, ya Rabbi, ya Allah, dengan ilmu yang hamba ada ni, hamba telah bangun untuk solat malam, hamba telah menyembah dari pagi sampai ke malam, berzikir untuk munajat kepadamu. Lalu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firman balik kepadanya? Engkau dusta. Allah cakap kat dia, engkau dusta. Lepas tu malaikat yang ada di akhiran dengan di situ, lalu malaikat pun berkata benda yang sama. Engkau dusta, maksud engkau hanyalah supaya disebut engkau adalah orang yang alim. Maknanya apa yang dikatakan, malaikat katakan engkau buat semua ni supaya orang akan kata engkau alim, engkau bagus. Itu orang yang pertama. So orang yang kedua, datangnya seorang lelaki yang mempunyai harta yang banyak. Maka Allah berfirman, kau telah diberikan nikmat yang begitu banyak kepada engkau, jadi apa yang telah engkau buat dengan nikmat itu kepada yang lain? Lalu
Jawab pemuda itu, "Ya Rabbi, ya Allah, harta benda itu telah hamba sedekahkan di tengah malam, hamba telah sedekah di setiap hari semua harta-harta itu." Lalu Allah menjawab, Allah berfirman semula, "Engkau dusta." Malaikat-malaikat pun jawab, "Engkau dusta. Maksud engkau sebenarnya hanyalah supaya engkau dikatakan orang yang dermawan. Engkau nak orang cakap kat engkau adalah dermawan. Engkau banyak bersedekah supaya orang tahu." Lalu demikianlah orang yang telah dikatakan terhadap dirinya yang suka bermegah-megahan, yang dikatakan kepada Allah yang dia melaburkan semua hartanya ke jalan Allah, tapi malaikat dan Allah sendiri cakap kau adalah dusta. Dan orang yang ketiga iaitu lelaki yang terbunuh dalam medan perang. Lalu apakah yang telah engkau kerjakan? Kata Allah, tanya Allah kepada makhluk itu tadi, kepada lelaki itu tadi. Lalu dijawab, "Ya Rabbi, engkau suruh hamba jihad, pergilah hamba ke medan perang dan hamba mati terbunuh." Dia jawab kepada Allah sebalik, pertanyaan itu tadi, "Ya Allah, kau suruh hamba jihad, pergilah hamba ke medan perang dan hamba mati terbunuh dalam medan perang tersebut." Lalu Tuhan pun berfirman, "Engkau dusta." Dan malaikat-malaikat lain pun menjawab, "Engkau dusta, maksud engkau hanyalah supaya kan orang itu gagah berani dan orang itu mati syahid. Orang itu dikatakan hanya mahukan nama supaya lepas dia mati maka akan disebut-sebut nama itu sampai ke bila-bila. Sebab itu tujuan dia." So setelah demikian Nabi SAW bersabda, "Hai Abu Hurairah, maka itulah makhluk yang mula-mula sekali yang akan menderita api neraka Jahannam pada hari kiamat." Jadi setelah itu kita dapat tafsirkan, bukan kita lah, mungkin Hamka ini dapat menafsirkan sebegitulah tipisnya kita punya iman sebagai kita seorang makhluk yang sangat-sangat lemah ni, sejauh mana sebenarnya tahap keikhlasan kita. Kita sendiri tak dapat nak sukat tahap mana keikhlasan kita apabila kita melakukan satu kerja itu. Jadi kita doalah banyak-banyak supaya kita sebenarnya dijauhi daripada sifat yang sedemikian. Saya terkesan bila saya baca kisah ni, sebab antara tiga kisah ni kan, antara tiga jenis golongan ni, salah satu daripadanya kita nak hampir kepada itu pun kita dah rasa sangat-sangat tak terdaya, tak susah sangat. Bahkan walaupun kita dah ada harta pun kita rasa berat sangat kita nak menyumbang, kita nak bersedekah misalnya. Walaupun kita ada ilmu yang banyak pun kita masih rasa tinggi diri kita rasa ego pada diri kita. Kita tak nak menyampaikan. Sebab tu ada yang cakap kepada saya, kalau kita bercakap tentang agama dekat live ni ke misalnya, ataupun ada sahabat-sahabat kita kan yang kita nak menasihati tentang agama ke, tentang apa-apa je yang kebaikan. Jadi ada juga sahabat-sahabat yang cakap, kau kau baik sangat ke kau nak cakap macam tu ke orang, macam tu dia kata. So apa yang saya ambil iktibar ni, apa yang kita ada ni di muka bumi ni, jadi kita duduk di bumi ni bukan untuk kita duduk lama-lama tau. Kita ni hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang sangat-sangat singkat ni. Apa je yang kita boleh sumbangkan kepada masyarakat kita, kepada agama kita, kepada bangsa kita misalnya. Jadi saya suka untuk mengajaklah sebenarnya kepada semua yang menonton hari ini supaya insya-Allah apa saja sumber yang kita ada ni, marilah kita sama-sama menyumbang sesuatu insya-Allah. Kita sampaikan walaupun sepatah ayat yang Nabi SAW pesan tadi. Bukan kita hanya menyampaikanlah, kita hanya membaca macam tadi kan, menurut Hamka dalam bukunya tadi tu, riwayat tasawuf tadi tu, saya cuba menyampaikan apa yang telah Hamka ni pesan ataupun pendapat beliau dalam topik keikhlasan tadi. So marilah kita sama-sama mengambil iktibar keikhlasan tu dalam diri kita. Tak kira kita sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pekerja, kita usahakan sama-sama insya-Allah bila kita buat sesuatu itu dengan ikhlas kerana Allah Taala, insya-Allah apa saja yang kita buat Allah akan lorongkan, Allah akan mudahkan segala urusan. Insya-Allah
Dalam episod 9 ini, Alhamdulillah, kita bersama dengan Abang Yus kejap lagi. Beliau akan menceritakan berkenaan dengan topik yang sangat-sangat positif berkenaan dengan tubuh badan kita supaya lebih sihat. Dan yang paling saya tak sabar, saya nak tunggu adalah perkongsian daripada Sifu Mandarin kita, insya-Allah. Sebab saya sendiri nak tahu macam mana, apa sebenarnya impact apabila kita sebagai bukan bangsa Cina ni untuk mempelajari bahasa seperti bahasa Mandarin, insya-Allah. So saya tinggalkan anda dengan 1 minit, mungkin 1 minit pesanan lah daripada tim-tim Aki Show ni, insya-Allah. Teruskan bersama Aki Show. Dalam hidup